yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti. Melangkah impian terengganu tahun iman, maju berkat sejahtera. Maju Terengganu, maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, dan beri agar aku pandang thayyibah, wa rabbun maghfur. Sejahteralah Darul Iman di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janji kami untuk semua, maju berkat sejahtera, tekad kami, impian semua, maju berkat sejahtera. Yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah
tidak berhenti. Melangkah impian terengkadu Darul Iman, maju berkat sejahtera. Maju Terengganu, maju di bawah suluhan wahyu. Rakyat berdaya saing, kita gerak seiring. Tiada yang ketinggalan kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan. Bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi. Jangan dikufuri, wajib disyukuri. Nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa. Tegakkan syariatnya, semua bahagia. Negeri akan maju bertambah hebat. Walaupun Darul Iman di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Janjikan untuk semua, maju berkat sejahtera. Tekad kami, impian semua, maju berkat sejahtera. Dengan niat yang murni atas nama Ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti. Melangkah impian terengkadu Darul Iman, maju berkat sejahtera. Maju Terengganu, maju di bawah suluhan wahyu. Rakyat berdaya saing, kita gerak seiring. Tiada yang ketinggalan kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan. Bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi. Jangan dikufuri, wajib disyukuri. Nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa. Tegakkan syariatnya, semua bahagia. Negeri akan maju bertambah hebat. Walaupun Darul Iman di bawah naungan Islam dan ihsan.
yang murni, atas nama Ilahi kami terus berbakti, langkah tidak berhenti. Melangkah impian terengganu Darul Iman, maju berkah sejahtera. Maju Terengganu, maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan, kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariatnya, semua bahagia, negeri akan makmur, petang thayyibah, walaupun sejahteralah Darul Iman di bawah naungan Islam dan ihsan. Kebajikan, keadilan, kemajuan, kedamaian dinikmati, diwariskan, dilindungi, dipertahankan. Demi kami untuk semua maju berkat sejahtera, tekad kami impian semua maju berkat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberkati lagi pertemuan kita pada malam ini, marilah sama-sama kita membukanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Muhammad, yang berbahagia Al-Fadhil Ustaz Abu Usamah Muhammad Hanafiyah bin Haji Hussein, dan juga seluruh muslimin muslimat yang join pada malam ini. Sebelum saya serah kepada Al-Fadhil Ustaz, saya nak minta kepada semua, minta tolong kepada semua untuk kita sama-sama share. Moga-moga dengan kita share ni orang lain juga dapat manfaat, insya-Allah. Jadi dengan ini tanpa melengahkan masa, saya menjemput dan mempersilakan Al-Fadhil Ustaz untuk meneruskan talaki kita pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا. اللهم يسر ولا تعسر، رب تمم بالخير. اللهم افتح علينا فتوح العارفين وفقنا توفيق الصالحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. InsyaAllah kita sambung balik pengajian kitab Minhajul Talibin karangan Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid daraini amin. Kita pengajian yang keempat daripada kitab Minhajul Talibin. Kata Imam Nawawi rahimahullah, wa yukrahul mushammas wal musta'malu fi fardhi taharati qila wa nafliha ghayru tahurin fil jadid. فَإِنْ جُمِعَ فَبَلَغَ قُلَّتَيْنِ فَطَهُورٌ فِي الْأَصَحِ. Baik. Kata Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala, wa yukrahul mushammas. Dan makruh. Al-mushammas, air yang terkena ataupun yang dipanaskan dengan cahaya matahari. Ataupun air mushammas, air yang terkena panas matahari. Jadi hukum menggunakan air mushammas adalah makruh. Wa yukrahul mushammas ay wa yukrahu isti'malu al-mushammas. Sebab dia makruh adalah hukum. Dia hukum dia berkait dengan perbuatan mukallaf. Jadi makruh menggunakan air mushammas. Air mushammas adalah air yang dipanaskan dengan cahaya matahari. Dalam mazhab Imam Syafi'i, pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, menggunakan air yang dipanaskan dengan cahaya matahari hukum dia adalah makruh. Tetapi dengan syarat-syarat. Dia ada syarat dia. Syarat yang pertama adalah mesti guna pada tubuh badan. Kalau guna pada pakaian, dia tidak makruh. Yang pertama bila guna pada tubuh badan. Sama ada guna untuk bertaharah ataupun selain daripada bertaharah. Yang penting guna pada tubuh badan. Okey, itu syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah air tersebut berada dalam bekas yang ditempa selain daripada emas dan perak. Kalau bekas yang tidak ditempa, contoh bekas yang diperbuat daripada kayu ataupun daripada batu, itu tak ada masalah. Bekas yang kata makruh mesti bekas yang diperbuat daripada bahan logam yang perlu kena tempa. Sebagai contoh yang perlu pada tepa. Orang Terengganu kata tepa, dia faham dah tepa kan? Faham kan? Sebagai contoh bekas yang diperbuat daripada besi ataupun aluminium ataupun timah, tembaga sebagai contoh. Baik, berapa dah syarat dia? Yang ketiganya adalah di negeri yang panas. Negeri yang tidak panas, negeri kita. Mesti di negeri yang panas. Contoh negeri Hijaz, Arab Saudi, ataupun negeri Iraq sebagai contoh. Berapa dah? 3. Yang keempatnya adalah digunakan pada ketika panas. Manakala kalau guna ketika sejuk, maka tidaklah makruh. Okey, itu syarat-syarat makruh guna air mushammas. Baik. Cuma ada selagi syarat. Makruhnya ketika mana masih lagi ada pilihan air yang lain. Kalau tak ada pilihan air yang lain, hanya air mushammas sahaja yang ada untuk kita berwuduk, maka ketika itu tidak makruh. Sebab tak ada pilihan dah. Nampak kan? Baik. Seterusnya katanya wal musta'malu fi fardhi taharati qila wa nafliha ghairu tahurin fil jadid. Dan al-musta'mal ay al-ma'ul musta'mal, mubtada tu air yang diguna, air yang telah digunakan, air yang telah dipakaikan, yang telah dipakai, yang telah diguna fi fardhi taharah, pada
fardu taharah, pada fardu bersuci. Jadi maksud dengan taharah di sini adalah taharah daripada hadas. Taharah daripada hadas, iaitu berwudu dan mandi wajib. Begitu juga pada menghilangkan najis. Nanti kita akan cerita. Sebab air musta'mal dia terbagi kepada dua, ataupun dia ada air musta'mal pada taharah daripada hadas dan ada pada menghilangkan najis. Air yang musta'mal pada fardu taharah. Air yang diguna pada fardu taharah. Fardu taharah. Berarti mulai kita ada berapa kalimah? Fardu, yang keduanya taharah. Okey, kita kena faham apa makna fardu. Fardu ni adalah benda yang diwajibkan dalam kita bertaharah, dalam kita berwudu dan mandi wajib. Kita berwudu, apa yang difardukan adalah basuhan kali pertama. Manakala basuhan kali kedua dan kali ketiga, hukum dia adalah sunat. Apabila kata fardu taharah, maka ia merujuk kepada basuhan kali pertama pada wudu. Sama juga pada mandi wajib. Kita sunat kita mandi sebanyak berapa kali? 3 kali. Maksudnya kita 3 kali basuh. Basuhan kali pertama, hak tu adalah fardu, hak tu adalah wajib. Faham? Manakala basuhan kali kedua dan ketiga, hukum dia adalah sunat. Jadi air yang digunakan pada fardu taharah, bukan pada hak sunat, pada fardu. Nampak? Wa qila, kata qil, kata sebahagian daripada ulama. Ni kita bincang dah pada muqaddimah dulu. Antara istilah yang digunakan oleh Imam Nawawi, yang mana perkataan, kalau dikata waqila, bermakna ini adalah pandangan sebahagian daripada ashab Asy-Syafi'i. Kalau dikata waqila, ini adalah benda pandangan sebahagian daripada ashab Asy-Syafi'i. Ini lain daripada dikata wa fi qaulin. Kalau dikata wa fi qaulin, atau pandangan Imam Syafi'i. Maksudnya di sana ada pandangan sebahagian daripada ashab Asy-Syafi'i mengatakan bahawasanya musta'mal bukan hanya pada fardhi at-taharah, bahkan wa nafliha, ataf pada fardhi at-taharah. Maksudnya air yang digunakan pada sunatnya taharah masuk juga. Khabar bagi al-musta'mal adalah ghairu tahur, tidak menyucikan. Apa maksud tidak menyucikan? Maksudnya air tersebut tidak boleh lagi kita guna untuk mengangkat hadas. Dan tidak boleh lagi kita guna untuk menghilangkan, membasuh najis. Okey, sebagai contoh. Kita nak ambil wudu. Ketika kita berhadas, sebelum daripada kita masuk tandah, lepas tu kita qada hajat, jadi bermakna kita berhadas. Lepas tu kita nak sembahyang subuh ataupun kita nak sembahyang zuhur, maka sebelum daripada sembahyang mesti kita kena berwudu. Mesti kita kena bersuci daripada hadas dengan cara kita berwudu. Maka masa kita basuh muka, basuh kali pertama tu hukum dia adalah wajib. Faham tak lagi? Tiba-tiba air yang kita basuh tu kita tadah. Air yang kita tadah tu dinamakan sebagai air musta'mal fi fardhil taharah. Hukum dia adalah tidak menyucikan. Maksudnya tidak boleh kita guna air tersebut untuk membasuh tangan. Tidak boleh kita guna air tersebut untuk membasuh berok. Tidak boleh kita guna air tersebut untuk mandi wajib. Kerana dia tidak lagi tahur, menyucikan. Tapi diri dia suci. Diri dia suci selama mana dia tidak bercampur dengan najis. Nampak kan? Cuma air musta'mal fi fardhi taharah berarti boleh. Air musta'mal fi fardhi taharah tidak hilang tahuriyah dia, menyucikan dia, sifat menyucikan tidak hilang, melainkan apabila dia bercerai daripada anggota. Maka itu syarat dia. Selama mana ia berada pada anggota, belum lagi dihukumkan dia sebagai musta'mal. Maksudnya belum lagi dihukumkan dia sebagai air yang suci tapi tidak boleh menyucikan. Sebagai contoh, kan kita ambil wudu, kita pun basuh, kita letak air pada tapak tangan kita. Kita niat dah ni. Kita niat masa basuh muka. Lepas tu masa kita ambil air, kita letak atas tapak tangan. Lepas tu kita pun gerokkan air daripada tapak tangan naik ke lengan. Jadi ketika air bergerak daripada tapak tangan, hilang tak? Terangkat tak hadas pada tapak tangan? Terangkat tak hadas daripada tapak tangan? Terangkat.
Faham lagi? Lepas tu air yang mengangkat dah ataupun yang telah menghilang hadas yang berada tapak tangan, telah kita alirkan naik ke lengan. Terangkat dah hadas di lengan? Terangkat. Adakah air ini telah digunakan pada tapak tangan? Ya, memang betul telah digunakan. Tetapi belum lagi bercerai dan berpisah daripada anggota. Maka air tersebut masih lagi air tahur, menyucikan. Maksudnya tidak hilang lagi sifat tahuriyah dia. Okey, jelas kan? Dia perkataan fardhu taharah, yang dimaksud dengan fardhu at-taharah, adalah ma la budda minha. Benda hak yang mesti daripada taharah. Sebab benda kita kata maksud fardhi at-taharah adalah ma la budda minha. Kerana mengikut mazhab Imam Syafi'i, wuduk yang diambil oleh kanak-kanak untuk dia sembahyang, air basuhan pertama juga air musta'mal. Sedangkan kanak-kanak wajib dari sembahyang? Tidak wajib. Kanak-kanak yang belum lagi balik. Faham? Adakah wajib dia ambil wuduk? Tidak. Kerana dia belum lagi mukallaf. Walaupun tidak wajib, wuduk dia, berarti molek tetapi wuduk dia itu termasuk dalam ma la budda minha. Benda hak yang mesti. Maksud dia, tidak sah ibadat sembahyang dia mesti kena berwuduk. Walaupun tidak wajib kepada dia berwuduk. Kerana dia bukan mukallaf. Tetapi tetap air wuduk basuhan kali pertama tu adalah air musta'mal. Maksudnya, air tersebut kalau kita tadah daripada basuhan kali pertama dia, maka air itu telah hilang sifat tahuriyah dia, sifat menyucikan. Tidak boleh lagi kita guna untuk menyucikan. Nampak? Jelas kan? Jadi di sana ada pandangan yang kedua mengatakan hak sunat pun sama, tapi pandangan ni bukan pandangan mu'tamad. Okey. Air musta'mal fi fardhi taharah ghairu tahur fil qaulil jadid. Pada qaul jadid. Kalau sebut kata al-jadid, dia merujuk kepada benda perkataan Imam Syafi'i. Ma afta Syafi'iyu bi Misrah. Ini pandangan hak yang mu'tamad. Dan isyarat kepada kita bahawasanya di sana ada muqabil al-jadid, iaitu qaul qadim, yang berbeza pandangan dengan qaul jadid dalam masalah. Okey, nampak? Di sana ada pandangan yang kedua, iaitu qaul qadim, yang berbeza pandangan dengan masalah ni. Maksudnya mengikut qaul qadim, air tersebut masih lagi dinamakan sebagai air yang suci lagi menyucikan. Mana ke pandangan mu'tamad? Pandangan ni. Dan benda ni kita sebut dah sebelum daripada ni. Okey, jelas. Jadi kesimpulan. Kita buat kesimpulan. Dalam mazhab Imam Syafi'i, air yang digunakan pada fardu taharah, adakah air tersebut masih lagi boleh digunakan untuk bersuci ataupun tidak? Bermakna ada berapa pandangan? Ada dua pandangan. Pandangan yang pertama, kita kena sebut pandangan mu'tamad. Pandangan pertama kena sebut pandangan mu'tamad. Pandangan mu'tamad, air tersebut telah hilang tahuriyah dia. Faham? Itu pandangan yang pertama. Manakala pandangan yang kedua, air tersebut masih lagi kekal tahuriyah dia. Pandangan yang kedua adalah qaul qadim bagi Imam Syafi'i. Okey, jelas. Pandangan hak yang betul mana? Pandangan hak yang ni al-jadid, hak yang betul. Hak yang betul itulah hak yang difatwakan, hak yang diambil, hak yang mu'tamad. Katanya fa in jumi'a fa balagha qullataini fa tahurun fil asah. Maka jika dikumpulkan air musta'mal hak yang sedikit tadi tu. Jika dikumpulkan air musta'mal, dia kumpul fa balagha qullatain, sampailah 2 kolah. Kita kumpul-kumpul jadi cukup 2 kolah. 2 kolah ni adalah satu sukatan. Lebih kurang dalam 200 liter, lebih kurang dalam 200 liter. Sebab sebenarnya ulama mu'asirah ataupun ulama mazhab Imam Syafi'i semasa sebenarnya berbeza pandangan dalam menetapkan ukuran 2 kolah dengan pengiraan liter lah. Berapa liter ada,
perbezaan. Cakap mudah berapa? 200 liter je mudah. Baik. Maka jika dikumpulkan air musta'mal, maka cukup 2 kolah. Setiap kali dia ambil wudu, dia tadah. Tempat kita air banyak orang ada buat gitu. Tapi tempat orang yang susah air orang buat gitu. Tempat susah air. Ana duduk di Mekah, ana duduk di Bukit Jiak dulu. Ana pernah duduk di Bukit Jiak. Tapi tak lama lah. Duduk dalam beberapa bulan di sana. Masa tu ana bawa opang ana lah di sana. Lepas nikah bermula madu dalam berapa bulan? 3 bulan ana duduk di Bukit Jiak. Lebih kurang lah. Jadi masa ana duduk sana tu, air kita nak guna kita kena beli. Kita beli lori je. Lori mari atas air. Lepas tu ia dalam rumah tu jadi kolam besar. Kolam besar tu kita sedut balik dengan biasa. Jadi air kalau guna banyak habis lah. Guna macam buat ni mandi, sekali sehari kena beli. Berapa ratus hari selori beli air. Bukan murah. Faham tak lagi? Jadi oleh kerana air kurang, jadi kita berjimat. Kalau kita qada hajat, kita ambil wuduk, kita tadah. Untuk guna, nak basuh dalam tandas, mana-mana kotor. Jadi maksudnya air cukup berharga. So, air tadah kan? Kita air banyak. Buka pau. Oh, sedap lah. Gata rawa air ada kat kita kan. Tak ada air sini, sungai ada. Tu pun tak ada air sini, susah daripada sungai Melampau. Sungai keliling kat kita kan. Baik. Jadi katakanlah orang tu kumpul air. Kumpul cukup berapa kolah? Cukup 2 kolah. Lebih kurang dalam 200 liter. Cukup. Maka kata dia, fatahurun. Maka air tersebut dihukumkan sebagai menyucikan fil asah. Dia suci tu suci dah lah. Menyucikan. Maksudnya boleh digunakan untuk bersuci. Dia tahir suci. Tahur menyucikan. Maksudnya suci pada diri dia dan dapat menyucikan perkara yang lain. Fil asah. Fil asah. Pada qaul asah. Perkataan al-asah kita kena ingat. Kita kena faham sekurang-kurang 4 perkara. Apabila dikata fil asah. Yang pertama, kita kena faham khilafiyah. Yang keduanya adalah khilaf di sini adalah khilaf di antara ashab asy-Syafi'i. Nampak? Khilaf di antara ashab asy-Syafi'i. Yang ketiga, kita kena faham arjahiyah. Maksud arjahiyah, apa hak yang disebut di sini adalah hak yang paling kuat. Yang keempat, kita kena faham muqabil dia adalah marjuh. Lemah. Yang kelima, kita kena faham bahawasanya khilaf di sini ada khilaf yang kuat. Sandaran pandangan al-asah dengan muqabil al-asah adalah kuat. Cuma hak yang lebih kuat adalah pandangan al-asah. Baik. Jadi kalau kumpul cukup 2 kolah, maka dihukumkan sebagai suci lagi menyucikan. Sebab dia? Sebabnya, kata ulama, di sana ada hadis yang sahih. Kata Nabi SAW, "Idza kana al-ma'u qullatayn lam yahmilil khabath." Air apabila cukup 2 kolah, dia tidak menanggung kekotoran. Dalam riwayat Imam Abu Daud menyebut, "Fa'innahu la yanjus." Dia tidak najis. Air kalau campur najis, tapi cukup 2 kolah dan najis tersebut tidak mengubahkan sifat air itu dihukumkan suci lagi menyucikan. Najis ni lebih teruk daripada musta'mal. Lebih teruk daripada mengangkat hadas. Kalau hak yang teruk pun cukup 2 kolah bertukar menjadi suci lagi menyucikan, apatah lagi kalau air musta'mal. Lebih aula lagi bertukar menjadi suci lagi menyucikan. Nampak? Jelas tak? Habis. Katanya wala tanjusu qullatal ma'i bimulaqati najisin. Dan tidak najis 2 kolah air. Tidak jadi najis ataupun tidak najis 2 kolah air. Tidak jadi najis 2 kolah air bimulaqati najisin, dengan bertemu najis, dengan berjumpa najis. Contoh kita kata masuk najis air 2 kolah, tiba-tiba masuk najis, maka air 2 kolah saat itu tidak jadi najis. Fa in ghayyarahu, maka jika najis itu mengubahkan air, makalah fa najisun, maka air itu dihukumkan sebagai air najis. Air najisun ni maksudnya fa mutanajisun, air itu dihukumkan sebagai air
mutanajis. Maksudnya, kita ada najis. Najis terbahagi kepada dua. Najis terbahagi kepada dua. Yang pertamanya najis yang dimaafkan. Yang keduanya najis yang tidak dimaafkan. Yang kita nak bincang najis yang tidak dimaafkan. Kalau najis yang dimaafkan, tu jelas lah. Masuk dalam air sekalipun dah dimaafkan. Maka tetap air tu suci lagi menyucikan. Okey, jelas kan? Najis yang tidak dimaafkan. Apabila dia jatuh ke dalam air. Dia jatuh ke dalam air. Yang mana air ni cukup 2 kolah. Dan kita kemudah air yang cukup 2 kolah, najis tidak menajiskan air. Sebab Rasulullah kata lagu tu, idza kana al-ma'u qullatain lam yahmilil khabath. Air apabila cukup 2 kolah, dia tidak menanggung kekotoran. Nampak kan? Rasulullah kabur lagu tu. Dia tidak menanggung kekotoran. Jadi kalau cukup 2 kolah, dia menanggung kekotoran ke tak? Tidak. Jadi maksudnya, benda, kalau air tu cukup 2 kolah, jatuh najis yang tidak dimaafkan ke dalamnya, najis tersebut tidak menajiskan air. Maksudnya air itu kekal di atas suci lagi menyucikan. Maksudnya air itu masih lagi boleh digunakan untuk bersuci. Kita tengok air dalam satu tangki ataupun dalam satu kolah. Dalam kolah. Air setaki, air dalam kolah. Air setaki air dalam kolah banyak. Lebih daripada 200 liter. Kolah kita ni lebih daripada 200 liter. Tiba-tiba kita duk tengok ada tahi kambing. Berapa putih tahi kambing? Siapa pun duk lepo tahi kambing dalam ni. Kok duk main tagu-tagu. Bakali benda Kimi dengan Amir kali duk tagu tahi kambing. Contoh. Kang, ada Pak Uti. Ke Amir dengan Syafiq pun dah tahu. Belah. Mu tagu aku tagu mu. Ada 4-5 Uti dalam kolah. Mi duk tengok. Mi ni jenis keleksa. Orang tak kata keleksa. Tarik kambing. Tu dah tarik kambing. Dah cara budak buang. Apakah ambil sembahyang log gitu tarik kambing. Mampu kemung lah. Dah ambil cakna. Contoh je. Dia ambil cakna contoh je. Dia ambil wuduk. Tapi air tu tak berubah daripada sudut warna, daripada sudut rasa, daripada sudut bau. Sah tak wuduk dia? Sah. Sebab air tersebut dihukumkan sebagai suci lagi menyucikan kerana air yang banyak semata-mata jatuh najis ke dalamnya, najis tersebut tidak menajiskan air tersebut. Bila kau najis tu menajiskan air, fa in ghayyarahu fanajis. Kalau sekiranya najis itu mengubahkan air. Fa in ghayyara fa'il bagi ghayyara dhamir mustatir kembali kepada najis. Maka jika mengubah ia kembali kepada najis, kembali kepada air 2 kolah saat ni, maka barulah air tersebut dihukumkan sebagai najis. Najis maksudnya air bukan najis. Kalau cukup 2 kolah, dihukumkan air bukan najis. Dalam sebelum PKP baru ni lah, dalam beberapa bulan lepas, 2 bulan ke sampai kendak dia, Ana pun tak ingat dah tarikh. Banyak sangat jemputan. Ana dijemput buat kuliah di satu tempat di bahagian kawasan mana? Kawasan Kuala Negeri dulu. Surau benda, Surau Darul Ansar. Kan Ana lupa dah lebih tepat. Banyak sangat surau sampai kita tak ingat surau benda. Kadang-kadang kita tak nak baca nama pun. Kita tak ingat dah nak mengapa. Tak apalah. Jadi pada penghujung kuliah tu, Ana buka soalan. Ada pokcik tu, dia kata, Ustaz, saya nak tanya soalan. Kalau orang jatuh dalam air, lepas tu mati, jumpa tulang, lepas tu orang pakat guna air tu untuk berwuduk. Untuk berwuduk. Sah tak wuduk dia, Ustaz? Baik. Aba kata, pokcik, soalan ni soalan buat-buat ke berlaku sungguh? Kata berlaku sungguh ni kawasan Tanjung ke kawasan ni? Rupanya di kampung dia tu, ada satu taki besar, orang mati dalam. Sudah tulang. Sudah tulang. Baik. Jadi sekarang ni dah orang guna, orang buat minum, orang guna, orang berwuduk, mandi, wajib tak tahu apa kali. Faham tak lagi yang? Lagu mana? Dah guna air, hak yang mutanajis. Kalau sekiranya hukum dia mutanajis. Amba pun tanya. Okey, Ana tanya kan dia. Ana tanya pakcik. Masa pakcik guna tu dok rasa ke? Dok rasa lain ke? Orang dok sedar seorang. Jadi kalau dok sedar seorang,
bermakna air tu berubah ke tak? Tak berubah. Sebab taki besar. Taki bapak. Tak berubah. Jadi tak berubah hukum dia benda. Suci lagi mencuci. Faham? Adakah wajib kena qada balik? Tak. Kebalikan kalau dia tu, dah warna rasa macam bakar. Tapi sedap rasa. Contoh. Rasa macam bakar. Sukuh. Sukuh buat apa? Guna juga. Lepas tu dia sedar bahawasanya guna air mutanajis untuk berwuduk. Maka, kena qada balik lah. Habis. Katanya, فَإِنْ زَادَ تَغَيُّرُهُ بِنَفْسِهِ أَوْ بِمَاءٍ طَهَرٍ. Dia boleh baca tahur, boleh baca tahar. Tahar lebih afsah daripada tahur. Maka, jika hilang berubahnya, perubahannya tu hilang. Kan saat ni, air banyak. Jatuh najis dalam. Najis tidak menajiskan air yang banyak. Melainkan, najis saat itu mengubahkan sifat air. Sifat air ada berapa? 3. Yang pertama, rasa. Yang kedua, warna. Yang ketiga, bau. Faham? Katakanlah air ni berubah daripada sudut warna. Warna dia berubah. Jadi warna lain dah lepas masuk najis. Jadi warna najis. Ataupun bau najis. Ataupun rasa najis dah. Maka air ni dihukumkan sebagai mutanajis walaupun banyak. Okey, jelas? Jelas? Berarti molek. Air yang banyak, berarti molek semata-mata jatuh najis ke dalamnya, najis tidak menajiskan air. Bilakah najis tu menajiskan air? Bila? Apabila berlaku perubahan ataupun apabila berubah air. Jadi illah najis air tu benda taghayyur. Illah dia adalah taghayyur. Okey, boleh faham? Illah dia adalah taghayyur. Fa in zala taghayyuruhu, apabila hilang taghayyurnya, berubah itu. Perubahan tu hilang. Warna najis hilang. Bau najis hilang. Rasa najis hilang. Jadi macam sedia kala. Jadi macam asal semula. Kata ulama, hilang, berubah saat itu, hilang, perubahan tersebut hilang, binafsi dengan sendirinya. Kita lock gitu, tak ada cara. Tak ada cara lepas buang tai kambing tu, pakai dok gamuk belaka, dok guna, lock gitu lah. Sebab bau nampak hijau je air. Bau pun tai kambing. Tapi dalam lepas ke sebulan, kita pergi bau balik. Ada. Pun jernih molek Jernih lebih bersekali pula. Contoh. Yelah. Tu maksudnya hilang perubahan tersebut dengan sendiri. Au bima'in, ataupun dengan air. Hilang perubahan tersebut dengan air. Maksudnya dengan air, dengan kita tambahkan air. Kita tambah sampai ke hilang. Busuk lah. Tapi kita tambah, ada 8 beledi kita tambah. Hilang dah busuk tu. Nampak? Maka ketika tu jawab bagi in tahar, maka sucilah air tersebut. Bertukar menjadi suci lagi menyucikan. Kalau asalnya mutanajis, bertukar menjadi suci lagi menyucikan. Jelas? Jadi, kena ingat. Illah, berarti mana? Illah, najisnya, air yang banyak, apabila jatuh najis ke dalamnya adalah kerana dia taghayyur. Illah dia adalah taghayyur. Apabila hilang taghayyur tersebut, maka kembali kepada suci lagi menyucikan. Faham? Faham tak kira? Cuma hilang saat itu, tak kira lah sama ada hilang dengan sendiri. Sebab lama kita biarkan, kita lock. Ataupun hilang saat itu dengan perbuatan kita. Bagaimana ke perbuatan kita? Okey, mungkin kita tambah. Kita tambah lagi air, tambah. Tak kira air yang kita tambah tu air mutanajis sekalipun sama je hukum dia. Faham? Walaupun air mutanajis yang kita tambah, walaupun air mustakmal kita tambah. Apatah lagi kalau hak yang kita tambah tu air mutlak. Kita buka baik. Hilang taghayyur, maka bertukar menjadi suci. Ataupun kita buang. Kita buang sampai akan hilang taghayyur, tapi hak yang berbaki tu masih lagi dua kolah. Maka dikirakan suci. Jelas? Au bimiskin wa za'faranin falah. Au bimiskin ataf pada kata binafsih. Sekiranya hilang taghayyurnya bimisk dengan kasturi.
Kasturi ni benda yang sifat dia benda. Dia mempunyai bau. Dia berbau. Wa za'faran dan za'faran. Za'faran warna. Okey, kita ada jenis yang berbau dan warna. Jadi hilang perubahan tersebut dengan sebab dimasukkan kasturi di dalamnya. Ataupun dengan sebab dimasukkan perwarna seperti za'faran. Fala, maksudnya fala, ay fala yathur, maka tidak jadi suci air tersebut. Nampak? Jelas tak? Okey, sebagai contoh. Sekarang ni, katakanlah contoh, air banyak air dalam 500 liter. Tiba-tiba jatuh najis dalam, busuk kohong. Dia bakar tikus, busuk kohong. Bakar tikus hilak gitu lah. Bakar ada cara, busuk kohong, bakar tikus dalam. Okey, nampak? Lepas daripada tu, dia pun buang bakar tikus, air masih lagi busuk. Warna macam biasa je, bau je busuk. Busuk kohong bau. Wah, pegang tangan busuk kohong, bau tangan. Warna macam biasa je. Rasa macam biasa sebab komodah tadi. Bau je lah air. Tiba-tiba, mari Tok Imam kata, busuk kohong. Apa aja benda ni, kasturi banyak ambil. Dia pun buka cuak. Kucak-kucak. Air saat itu bertukar menjadi bau wangi. Bau kasturi. Perubahan sedikit dengan benda yang suci dimaafkan, tak ada masalah. Betul tak gitu? Dah adakah air tersebut dihukumkan suci? Tak. Air tersebut masih lagi kekal mutanajis. Yalah. Walaupun hilang dah perubahan dia saat itu. Bau bangkai itu hilang dah. Sebabnya ulama menghukumkan air tersebut kekal mutanajis kerana apabila jatuh bakat dalam bangkai saat itu mengubahkan warna air, maka kita yakin air tersebut mutanajis. Nah, faham? Faham lagi? Tiba-tiba kita letakkan kasturi dalam. Hilang bau busuk tadi. Bau busuk bakar hilang. Tinggal lagi bau wangi kasturi. Ada tak kemungkinan bau busuk bangkai itu hilang? Ada tak kemungkinan? Ada. Dan ada tak kemungkinan bau busuk bangkai saat itu tersembunyi di bawah bau kasturi? Ada kemungkinan. Jadi bermakna kita yakin tak hilang bau busuk bangkai? Kita tidak yakin. Kita syok. Syok saat itu dia tidak dapat menghilangkan yakin. Benda. Al-yaqin la yazulu bisyak. Benda yang yakin tidak dapat hilang dengan syok. Yakin mutanajis air tidak dapat dihilangkan syoknya hilang perubahan tersebut. Faham? Faham tak Giang? Sebab ada dua kemungkinan. Ada kemungkinan bau saat itu memang hilang sungguh dan akan berkemungkinan bau saat itu tersembunyi di bawah bau kasturi. Jadi oleh kerana kita syok hilangnya perubahan itu, nampak? Maka kena kekal di atas hukum asal, iaitu air tersebut hukum dia adalah mutanajis. Jelas tak? Sama juga dengan za'faran. Warna. Berubah warna jadi warna lain dah. Nampak jadi warna hijau. Budak-budak ni lepas tak lembu. Nampak warna hijau. Kita buang dah tak lembu, sekadar mampulah. Hak buang hak toko-toko, hak campur dah hidup dia buang dah. Air banyak. Nampak? Tiba-tiba mi ambil za'faran. Za'faran suci. Ataupun mi ambil teh. Dia lepas dalam tu. Jadi air jadi warna kuning teh. Kuning sikit tak ada masalah kalau benda tu suci. Faham? Siapa kehilang dah hijau, warna tak lembu tadi. Nampak? Maka ada kemungkinan hilang sungguh. Dan ada kemungkinan warna najis saat itu tersembunyi di bawah warna teh. Jadi bermakna kita yakin tak hilang. Kita tidak yakin. Apabila tidak yakin, bermakna di situ ada syok. Apabila ada syok, maka yakin mutanajis air tidak dapat dihilangkan dengan syoknya hilang tagayyur. Okey, jelas? Jelas tak? Al-yaqin la yazulu bisyak. Benda yang yakin tidak hilang dengan syok. Fala ay fala yathur, maka tidak jadi suci.
Wa kadza turabun wa jissun fil adhar. Dan seperti ini dan seperti ini, maksud dia seperti ini, seperti kasturi, seperti za'faran, turabun tanah, wa jissun, ya jissun boleh baca, jassun pun boleh baca dua. Jis boleh, jas pun boleh. Dia boleh baca dua. Seperti ini juga tanah, kadza khabar muqaddam, turabun mubtada muakhar. Dan seperti ini tanah dan jis kapur, kapur seminyo. Ke tidak kapur seminyo. Kapur seming tu lah. Capur macam tanah kat dia kan. Fil adhar, pada qaul al-adhar. Maksudnya dia mengambil hukum yang sama. Kalau tanah dicampur ke dalam air yang berubah, sifat dia sebab najis, tiba-tiba hilang perubahan tersebut kerana diletakkan tanah ataupun diletakkan kapur, maka dia mengambil hukum yang sama seperti hukum yang sebelum daripada dia, iaitu air tersebut tidak dihukumkan sebagai suci. Okey, boleh faham? Tu wakadha. Fil adhar, perkataan fil adhar, kita kena faham bahawasanya masalah ni adalah masalah khilafiyah. Khilaf di antara benda aqwal asy-Syafi'i. Faham? Di antara aqwal asy-Syafi'i. Apa hak yang disebut fil adhar di sini? Hak yang al-adhar ini adalah qaul hak yang rajih, yang kuat. Manakala muqabil dia adalah marjuh, dan khilaf di sini adalah khilaf yang kuat. Maksud dia khilaf yang kuat, sandaran dia masing-masing kuat, tapi fil adhar adalah hak yang lebih kuat. Jelas tak? Okay, Abi. Jadi apabila dikata fil adhar, maka bermakna pandangan yang kedua, muqabil al-adhar, mengatakan suci. Kalau dengan tanah, dengan kapur, suci. Tak ada masalah. Kalau hilang dengan tanah, hilang dengan kapur, suci. Katanya wadudahuma yanjusu bil mulaqati. Dan air yang kurang daripada dua kolah, wadudahuma maksudnya ay al-ma'u dunal qullatain. Air yang kurang daripada dua kolah, yang justru jadi najis, bil mulaqati, dengan semata-mata bertemu najis. Jatuh najis, tapi syarat najis yang tidak dimaafkan. Jatuh najis yang tidak dimaafkan ke dalam air yang kurang daripada dua kolah, maka najis tersebut menajiskan air itu. Berarti boleh? Berarti boleh Kalau air itu tidak cukup dua kolah, masuk najis dalam, sama ada najis itu merubahkan sifat air ataupun tidak, tetap air itu bertukar menjadi mutanajis. Jelas tak? Sebab air itu sedikit. Okey, berarti boleh semata-mata jatuh najis ke dalam air yang sedikit, najis saat ini itu menajiskan air itu. Kenapa najis itu menajiskan air? Kerana benda. Kerana qillah, kerana sedikit. Hak tadi, kenapa kau air yang banyak dihukumkan sebagai mutanajis? Kerana benda? Kerana taghayyur. Illah dia taghayyur. Lain air yang sedikit bukan kerana taghayyur, tapi kerana benda? Kerana qillah, kerana sedikit. Sebab itulah air yang mutanajis, hak yang sedikit, hak yang jatuh najis dalam dia, kita dapat jadikan air tersebut suci lagi, menyucikan dengan cara kita memperbanyakkan air tersebut cukup dua kolah. Sebab illah dia adalah qillah. Illah najis adalah qillah. Maka hilangkan qillah tersebut, biar banyakkan air, cukup dua kolah, maka bertukar menjadi suci lagi, menyucikan. Nampak? Baik. Fa'in balaghahuma, maka jika sampailah air, huma kembali kepada al-qullatain, dua kolah. Air hak yang kurang daripada dua kolah, hak yang bercampur dengan najis saat itu. Air hak yang mutanajis, hak yang tak cukup dua kolah. Sampai pula dua kolah. Sampai saat itu bimain dengan air. Kita tambah air, tambah, cukup dua kolah. Wala taghayyur bih, dan tidak ada taghayyur padanya. Tidak ada taghayyur dengannya, di air tersebut tak ada taghayyur, tidak berubah. Maka fatahur, maka air tersebut dihukumkan suci lagi,
menyucikan. Okey, jelas tak? Jelas ha? Okay, habis. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya falau kuthira bi iradi tahurin falam yablughu ma lam yathur. Maka jika diperbanyakkan air yang mutanajis yang sedikit, bi iradi tahur dengan didatangkan air yang menyucikan. Tahur air yang menyucikan maksudnya air mutlak. Tapi falam yablughu ma, maka tidak sampai keduanya, tidak sampailah ia akan 2 qoloh. Tak cukup 2 qoloh, maka lam yathur, tidak suci. Okey, jelas tak? Perhati molek ah. Sekarang ni air tu sikit. Jatuh najis dalam. Najis tidak dimaafkan. Najis yang tidak dimaafkan lah. Maka itu dihukumkan sebagai mutanajis ni. Air ni sikit ni, tak cukup 2 qoloh Jatuh najis dalam, tak jatuh tak cicok dalam. Kita buang tak cicok, bau macam biasa je. Tak berubah warna macam ni lah. Faham? Rasa pun biasa je. Tak ada tak cicok ada tak cicok nak minum. Anda pernah kena masa pergi kuliah satu surah tu. Kita tengah kuliah, dia pun tok air. Dia tok air, kita alhamdulillah dia tok air, kita pun baca. Kita kata terima kasih banyak tok air, kita minum. Dia cawang tu, cawang warna kan. Kita minum. Tengok ada 2 teh tak cicok, bukan suti. Berhenti terus kuliah. Dia buang dulu, munjuk tak butuh. Tapi biarlah boleh makan air tak cicok. Ada dosa. Tidak bila lagi nak rasa. Kalau senggelam buat, tak boleh makan najis. Baik. Jadi orang yang nak tak air pun berhati-hati siang kau orang minum. Nyak buat nyanyi gustak. Buat nyanyi kau orang. Ada orang kata kalau minum tak air tak cicok ke, makan semut mapu ke, benuk. Tak semesti. Hak tak makan pun boleh-boleh ada benuk. Hak tak makan pun benuk kot Okey, jelas ha? Jadi kata dia lagu mana? Kalau air saat itu tak cukup 2 qoloh, tapi air tu mutanajis, kita pun capur air, capur, ambil air tahur, air yang mutlak, kita tok dalam. Tapi tak sampai 2 qoloh. Adakah jadi suci je? Tak. Bila jadi suci? Apabila cukup 2 qoloh. Maksudnya, air yang mutanajis, dia tidak sama dengan pakaian mutanajis. Pakaian mutanajis, kalau kita nak basuh pakaian mutanajis, adakah disyarat kita guna air mutlak cukup 2 qoloh? Tak. Kita guna banyak ni, tapi hilang najis, kita cucuk. Suci tak? Suci. Tetapi kalau air mutanajis, kita ambil air mutlak, kita tok atas, tapi tak cukup 2 qoloh, dia tidak jadi suci air tersebut. Dia berbeza dengan mana? Dengan pakaian mutanajis. Okay, boleh faham? Baik. Sebab air ni dipanggil air ni dighasil, bukan maghsul. Air ni adalah alat digunakan untuk membasuh mutanajis. Membasuh benda yang kena najis. Dan bukan dia boleh suatu benda yang dibasuh. Sebab itulah pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i. Pandangan mu'tamad dalam mazhab Imam Syafi'i, dia tidak jadi suci kalau tak cukup 2 qoloh. Baik. Waqila dan kata qil. Kalau dikata qil, ni adalah pandangan siapa? Pandangan ashab asy-Syafi'i, tapi ini pandangan dhaif. Kata qil, kata sebahagian daripada ulama mazhab Imam Syafi'i, tahirun la tahur. Air tersebut bertukar menjadi suci tapi tidak menyucikan. Air mutanajis, kalau kita letak air yang suci, air mutlak, kita letak dalam, maka air yang mutanajis itu bertukar menjadi benda suci. Cuma belum lagi tahur. La tahurun, tidak menyucikan. Okey, nampak? La tahurun, tidak menyucikan. Di la tu kena ingat, la tu la bukan huruf ataf. La tu dipanggil la sekali dengan tahur, dia na'at kepada tahirun. Suci yang tidak menyucikan. Dia bukan huruf ataf. Sebab dia huruf ataf, la kalau kita nak buat dia huruf ataf, dia ada syarat dia. Antara syarat dia adalah
apa hak yang selepas daripada la saat itu, dia lain daripada apa yang sebelum daripada la. Sekarang ni, perkataan tahur, di dalam dia ada tahir. Faham tak Giang? Tak apalah. Itu perbincangan dalam ilmu nahwu. Itu kita kena faham. Katanya, wa yustathna maitatun la dama laha sa'il. Dan dikecualikan bangkai. Bangkai ni maksudnya binatang yang hilang nyawa dia, kehidupan dia tanpa sembelihan syar'i. Itu makna bangkai. Kalau kita sembelih, itu dipanggil bukan bangkai. Kalau kita sembelih binatang yang tidak boleh disembelih, sembelih kucing, itu dipanggil bangkai sebab tidak ada sembelihan syar'i di situ. Dikecualikan bangkai yang tiada baginya, tiada darah yang mengalir baginya. Jadi bangkai saat itu, ketika dia hidup, dia tidak mempunyai darah yang mengalir. Maka dia dikecualikan. Maksudnya dia dikecualikan, kalau dia jatuh ke dalam air yang sedikit, ia tidak menajiskan air. Maksudnya, perhati balik najis yang menajiskan air yang sedikit, walaupun tidak berubah, air tersebut adalah syaratnya najis itu najis yang tidak dimaafkan. Adapun kalau najis yang dimaafkan, maka ia tidak menajiskan air, walaupun air itu sedikit. Antara najis yang dimaafkan adalah bangkai yang tidak mempunyai darah yang mengalir ketika dia hidup. Sama ada tak ada darah langsung, ataupun ada darah tapi tidak mengalir. Okey, boleh faham? Kita ada hak tak ada darah langsung. Ada hak ada darah sikit, tidak mengalir. Faham? Dan ada hak yang mempunyai darah yang mengalir. Kabur ada darah tak, Wi? Tak ada. Tak ada tu was-was ke mana? Tak ada. Ada tak? Tak ada. Tak ada. Kabur tak ada. Okey. Jadi tiba-tiba kabur mampu tengok duduk dalam bekas air dalam beledi yang kita sipang. Faham? Awak masak. Najis tak air tu? Tengok luar ni. Berubah gedak. Tak wayak lagi tu. Berubah gedak. Dia dengan dua syarat. Syarat yang pertama, jangan perbuatan kita. Yang kedua, jangan dia mengubahkan sifat air. Kalau dia mengubahkan sifat air, walaupun dia bukanlah bangkai yang mempunyai darah yang mengalir, tetap dia menajiskan air. Okey, dan dikecualikan bangkai yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Kalau jenis lalat, semut, kabur, kalau jatuh dalam air yang sedikit, air tersebut masih lagi dihukumkan sebagai suci. Baik, ni. Kita tengok ni. Air dalam ni. Air ni. Sikit ni kita pun ambil semut mapu, kutik tak dalam. Semut mapu, kutik tak dalam. Sebab dia? Sebab puas PKP, tak ada benda nak buat kerja. Jadi main itulah. Puas. Tak ada. Maka air ni, walaupun tidak berubah kerana dia sikit, maka dia bertukar menjadi mutanajis. Walaupun bangkai yang kita letak saat itu adalah bangkai binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Sebab dia? Sebab kita yang letak. Hak yang kata dimaafkan kalau dia masuk sendiri. Ataupun bukan kita letak, dia masuk sendiri tapi dia merubahkan. Banyak sangat. Usuk kohong bau. Air. Banyak sangat. Faham? Katu masuk dalam air sejak. Jadi putih macam putih susu. Dia katu banyak jadi macam putih susu air. Biasa tengok? Biasa tengok? Jadi macam putih susu. Ambil biasa tengok tak? Orang bandar lain, orang bandar tak tengok katu tak ada bandar. Kita orang kampung ni banyak katu. Tak tengok Baik. Jadi sekarang ni berubah dah air. Berubah. Maka tidak dimaafkan juga. Okey jelas Jadi bangkai binatang yang tidak mempunyai darah yang mengalir dimaafkan dengan berapa syarat? Dua syarat. Syarat yang pertama, bukan dengan perbuatan kita memasukkan bangkai tersebut ke dalam air yang sedikit. Yang keduanya adalah bukan dia tidak mengubahkan air tersebut. Katanya fala tunajjisu ma'i'an 'alal masyhur. Maka ia tidak menajiskan bangkai yang tidak mempunyai darah yang mengalir, dia tidak menajiskan ma'i'an akan benda yang cair. Perkataan ma'i' dia lebih umum daripada air. Maksud dia lebih umum daripada air.
air masuk dan benda yang selain daripada air pun masuk. Kicap masuk, madu masuk, cuka masuk, sos cili masuk, benda cair masuk belaka. Jadi bangkai yang tidak mempunyai darah yang mengalir, dia tidak menajiskan benda yang cair. Alal masyhur. Alal masyhur. Ni isyarat kepada masalah ni, masalah khilafiyah. Khilaf di antara aqwal asy-Syafi'i. Faham? Apa yang disebut adalah rajih, muqabil dia adalah marjuh, dan khilaf di sini bukan khilaf yang kuat, khilaf yang lemah, bukan khilaf yang kuat. Maksudnya sandaran kepada muqabil pandangan ni adalah pandangan yang tidak kuat. Okey, jadi sandaran dia tidak kuat. Bukan pandangan, sandaran dia tidak kuat. Jelas tak? Jelas Baik. Okey, sebagai contoh Mi beli madu. Madu mahal lah. Madu keluluk. Beli mahal. Ada lah 100 riyal sebotol. Lepas tu Imam, dia kata ni segok-tegok baca panjang sangat. Dia minta madu sikit, nak hilang segok-tegok. Mi kata ambil lah atas dua. Dia gaduh-gaduh ambil lagi mesin rupuk pula. Contoh. Dia ingat nak tutup. Mi tengok. Semut masuk dalam. Siap dengan lalat. Berlebihannya Mi. Parok aku beli, dak tutup pula. Okey. Boleh minum tak lagi madu tu Mi? Boleh tak? Boleh minum tak lagi? Boleh. Sebab benda boleh? Kena tengok dulu. Jangan kata boleh. Kena tengok dulu. Memanglah Tok Imam takkan nak letak lalat dengan semut dalam. Tu dak dosa. Kena tengok. Berubah ke tak? Minum. Wah. Warna rasa. Air kecil semut Contoh. Contoh kan. Kan dia lain kan rasa tak? Biasa rasa tak air kecil semut itu? Biasa rasa makan rasa semut? Biasa? Ke tak biasa? Ke makan omor semut? Kan gitu kan? Oh, rasa warna Rasa pada semut Contoh. Maka hak tu tak boleh lah. Mutanajis lah sebab dia telah mengubahkan cecair. Faham tak lagi? Kalau dok ada macam biasa lah. Jadi kita buang lalat, rasa macam biasa. Ataupun cicak seekor mampu duduk dalam. Tapi kita tak tengok ada dapat berok kecil-kecil tak dapat. Kita tengok zahir lah, bukan nak tanya dia. Tanya dia, mana boleh jawab sekali dah jawab. Faham? Mampu dah hidup boleh jawab. Jadi tengok tak ada tarik mampu duduk dalam. Kata siapa hati Cik Imam lok cicak mampu. Kita pun Mi pun buang rasa tak ada benda pun, madu macam biasa lah. Suci tak? Boleh makan ke tak? Boleh makan. Faham? Soal dok lalu tu nombor 2. Soal dok lalu. Banyak mana benda yang halal jelas halal tapi kita dok lalu. Tak gitu? Ke tak? Beluk apa mana hak yang dok lalu nak makan beluk. Ikan usah kata beluk, ada setengah ikan uar ada akang. Ada susah kata ikan uar kambing ada akang. Kambing. Dia buat lawa kambing pun tak apa. Dia makan geli. Nak muntah. Nak lalu. Dia haram kambing. Tak haram tapi mujur ke ada orang nak makan. Jadi kita boleh makan banyak. Gitu. Okey, habis. Katanya wa kadza fi qaulin najisun la yudrikuhu tarfun. Dan seperti ini maksudnya termasuk seperti bangkai yang tidak mempunyai darah yang mengalir. Maksudnya dimaafkan, dikecualikan. Fi qaulin pada satu qaul. Pada satu qaul. Kalau kata fi qaulin, kita ingat dulu istilah yang digunakan. Wa fi qaulin kadza. Kalau kata gitu, bermakna ni adalah khilaf di antara pandangan Imam Syafi'i. Wa fi qaulin najisun la yudrikuhu tarfun. Najis yang tidak didapati akang dia oleh mata kasar. Maksudnya sikit sangat najis sampai ke mata kita tak nampak, sikit sangat. Hak duduk di tahi kaki lalat tu dia jijak atas tahi hak cair orang berok tahi dia jijak dah dia jijak memang dia di kaki dia. Tapi kita tengok dengan mata kasar kita nampak ke tak? Jangan cari teropong. Jadi tengok dengan mata kasar kita tak nampak. Ke nampak? Okey tak nampak. Tak gitu. Dia pun terbang gong keju dalam air.
Tujuh lain selang lalat tu, waktu minum air. Boleh tak? Boleh dimaafkan. Dah tu, dia jijuk tahi. Sok pohon. Tak apa, tak ada masalah dimaafkan sebab sikit. Tu pada satu pandangan. Qul tu berkata oleh aku Imam Nawawi. Zal qawlu. Zal ni isim isyarah. Mubtada. Al qawlu badal. Qaul ini adalah azhar. Qaul ini adalah qaul azhar. Ingat tak istilah azhar sebelum daripada ni? Wallahu a'lam. Habis. Katanya wal jari karakidin, dan air yang mengalir seperti air yang tenang. Maksudnya kalau sikit jatuh najis, walaupun najis tidak mengubahkan air, maka dihukumkan mutan najis. Kalau banyak jatuh najis, tak jadi najis, melainkan najis tersebut mengubahkan air, tenang ke, mengalir ke, hukum dia sama. Faham tak lagi? Tapi wafil qadimi la yang jusu bila taghayyur. Nanti kita sambung semula. Sikit lagi ya. Dan pada qaul qadim, ma'afta syafi'iyu bil Iraq, tidak jadi najis tanpa berubah. Kalau tak berubah, tak jadi najis. Kalau berubah, barulah jadi najis. Maksudnya, air yang sedikit, apabila jatuh najis, yang tidak dimaafkan, kalau najis itu tidak mengubahkan sifat air, maka tidak dihukumkan sebagai mutanajis. Tapi ini bukan pandangan mu'tamad. Habis. Katanya, wal qullatani 500 ritlin baghdadiyin taqriban fil asah. Sekali lagi ya. Sikit lagi. Ingat nak berhenti dah. Habis lalu. Dan dua kolah kira 500 kati Baghdad. Negeri Baghdad takriban lebih kurang lah. Kalau kurang-kurang sikit, dua kolah lagi. Fil asah mengikut kaul asah. Sekarang ni kita tak tahu kati Baghdad banyak mana. Kita kira liter. Sekarang ni lebih kurang dalam 200 liter. Jadi kalau kita tengok dalam satu lapuk air ada taik lembu dalam. Satu lapuk air ada taik lembu dalam, tapi air tu tidak berubah sebab taik lembu duk patak taik kubah duk patak. Patak tu faham, kita pergi lapuk air, kita nak ambil air tu, nak ambil wudu, boleh ke tak? Tengok sikit ke banyak, cukup tak 200 liter? Sikit ke banyak? Kalau sikit tak boleh lah, kalau banyak boleh. Dah tahu kan kita nak suka sesa, dah agak-agak je, agak-agak banyak gini ambil kayu dalam ni, luar ni. Kalau gini cukup dua galah gitu je, bukan mesti kena ukur sesa. Faham? Bukan mesti kena nak ukur, nak tak mana pula. Agak-agak sahaja. Jelas tak? Habis. Seterusnya, wattaghayyurul mu'athiru bi tahirin aw najis, ta'mun aw launun aw rihun. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz di atas perkongsian yang sangat baik pada malam ini. Jadi sebelum kita akhiri pertemuan kita pada malam ini, ada beberapa pengumuman. InsyaAllah kelas talaki kita ni kita sambung pada minggu depan, hari Isnin dan juga hari Selasa, insyaAllah. Apa-apa perubahan kita akan maklum dan balik, insyaAllah. Jadi yang kedua, kalau ada siapa-siapa yang ada soalan berkaitan dengan apa yang kita belajar ni, sebagai contoh malam ni kita belajar bab ni, lepas tu ada dah faham ataupun kurang jelas, memerlukan pencerahan yang lebih lagi, boleh WhatsApp admin ataupun boleh letak dalam grup, dan insyaAllah kita akan bagi ke Ustaz akan jawab pada kelas seterusnya, insyaAllah. Jadi sekali lagi jutaan terima kasih diucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz, dan terima kasih kepada semua yang join dan juga yang share pada malam ni. Mudah-mudahan mendapat kebaikan dunia akhirat, insyaAllah. Jadi saya minta maaf di atas kekurangan kesilapan sepanjang kelas kita pada malam ni. Yang baik itu datang daripada Allah, yang kurang, yang lemah datangnya daripada diri saya sendiri. Marilah sama-sama kita tangguh pertemuan kita pada malam ni dengan tasbih kafarah dan suratul Asr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Ustaz. Niat yang murni atas nama ilahi, kami terus berbakti, langkah tidak berhenti, melangkah impian terengganu tahun iman, maju berkat sejahtera. Maju Terengganu maju di bawah suluhan wahyu, rakyat berdaya saing, kita gerak seiring, tiada yang ketinggalan kerana adil pengagihan, juga seimbang tumpuan, bersama kita buktikan berkat bumi ini dengan hasil bumi, jangan dikufuri, wajib disyukuri, nikmat untuk semua, rahmat Maha Esa, tegakkan syariat